Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Antara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia, sudah pasti bagi pilihan raya yang akan datang. Antaranya PRN Sabah dan terdekat adalah pilihan raya kecil, DUN Air Kuning. Nah, ini menjadi salah satu cara bagi mana-mana jentera parti yang menang untuk menunjukkan bahawa pertama, sekiranya calon kerajaan menang, menunjukkan bahawa mereka relevan dan tetap kukuh dan mereka masih dan terima lebih banyak penyokong hari demi hari. Manakala di bahagian Perikatan Nasional ataupun pembangkang yang menghantar calon, sekiranya mereka menang, sudah pasti mereka ingin menunjukkan, menghantar mesej kepada seluruh Malaysia bahawa mereka masih relevan. Nah, pada akhirnya, satu keputusan buruk untuk calon PN dan seluruh Perikatan Nasional. Ini hanyalah satu kenyataan ataupun satu pandangan daripada penganalisis. BN punya kelebihan, kekalkan kerusi Air Kuning. Usai proses penamaan calon PRK DUN Air Kuning, calon yang diumumkan bertanding tidak membuang masa untuk terus mendekati pengundi di kawasan itu. Berdasarkan jadual pergerakan yang dikongsikan kepada media, calon BN Dr. Muhammad Yusri Bakir 54 dan calon PN Abdul Muhaimin Malik 44 mempunyai program padat bertemu jentera dan pengundi sebelum menutup kempen hari pertama kira-kira 11 malam. Calon Parti Sosialis Malaysia PSM Bawani KS 40 turut mengadakan program tinjauan mesra dan berkempen secara maya dari 7 hingga 9 malam. Penganalisis politik Siti Nuranizaha Fiza Boyman berkata, ketiga-tiga calon mempunyai kelebihan masing-masing. Namun BN dilihat sebagai pilihan untuk mengekalkan kubu kuat parti itu. Dalam kenyataan yang lain, mungkin ini menjadi satu lagi kekalahan. Mungkin menjadi salah satu punca yang boleh membuat kekalahan ataupun PN terpelanting lagi. Calon PN enggan ulas dakwaan tipu tauliah mengajar agama. Sebelum ini pun saya telah terima komen bahawa mereka setuju sekiranya calon PN tarik diri. Tapi bagi saya, jangan tarik dirilah. Berjuang dulu, nanti baru tahu menang ataupun terpelanting. Tapi dalam satu artikel ini berkata, pelantikan Abdul Muhaimin sebagai calon PN untuk DUN Air Kuning menimbulkan tanda tanya ramai bagaimana beliau boleh memiliki tauliah mengajar di Perak. Perak telah menetapkan syarat bahawa pemegang tauliah mengajar agama di negeri itu mestilah tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Jadi, kalau saya fikir secara rasional, kalau mana-mana pemegang tauliah mengajar agama di negeri itu tidak boleh terlibat dengan mana-mana parti politik, adakah sama ada beliau melepaskan tauliah itu ataupun kedua, beliau melepaskan jawatan di dalam PN ataupun tarik diri untuk PRK DUN Air Kuning. Ini menjadi pertanyaan paling utama. Dalam pada itu, Abdul Muhaimin merupakan pengurus CPN di Tapa. Sebuah akaun TikTok mendakwa calon PN menipu Jabatan Agama Islam Perak bagi memperoleh lesen guru tauliah. Ketika ditanya, Abdul Muhaimin enggan mengulas dakwaan tersebut menerusi artikel Harapan Daily. Yang di Pertua Pas kawasan Tapah itu hanya menjawab dengan ringkas bahawa isu berkenaan sudah dijelaskan. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Saudara-saudara, sekian lama kita telah update
berkaitan dengan hubungan di antara Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Setelah Anwar Ibrahim berjaya menang, gabungan parti yang mempunyai kerusi paling banyak menang pada pilihan raya umum ke-15. Dan setelah Anwar Ibrahim berjaya membentuk kerajaan perpaduan menjadi Perdana Menteri, akhirnya Tun Mahathir pada ketika itu hilang deposit, parti kalah teruk. Nah, saudara-saudara, ada yang kata Mahathir perlu berehat. Setelah PRU15, selesai PRU15, Mahathir perlu berehat. Mahathir sudah kritikal dalam keadaan politiknya, tidak mampu tumbangkan Anwar lagi. Ada yang kata Mahathir jangan campur tangan urusan kerajaan. Mungkin Mahathir memang sudah dalam memori kita, kerana beliau pernah menjadi Perdana Menteri dan sangat banyak jasa terhadap negara. Saya sangat respect Tun Mahathir. Tapi mungkin betul juga, sudah tiba waktunya Tun Mahathir untuk rehat. Pada akhirnya, saudara-saudara, sajak kenyataan media dalam kapsul masa Gamit Memori Dr. Mahathir. Di saat usia Mahathir yang menghampiri 100 tahun, walau dalam keadaan tangan berbalut kerana kecederaan tertentu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir membuka kapsul masa wawasan 2020 pada program yang berlangsung di Menara KL. Nampaknya Tun Mahathir sedang mengalami kecederaan tertentu. Harap-harap Tun Mahathir sihat saja. Kapsul masa yang disimpan sejak 1 Oktober 1996 kini berusia 28 tahun yang menyimpan pelbagai barangan terpilih. Pada masa itu, Dr. Mahathir tampil membuka kapsul dan mengeluarkan barang-barang yang terdapat di dalamnya, termasuklah gambar-gambar pembinaan Menara KL, wang kertas RM2, poster Menara KL, film gambar, keratan iklan Menara KL, cakra padat, VCD dan beberapa barang lain. Hadir sama Dr. Hasma Muhammad Ali, bekas PM Muhyiddin Yassin, pengarah urusan Menara KL Sendirian Berhad dan beberapa bekas menteri kabinet. Pada sidang media, Dr. Mahathir yang kini berusia 99 tahun berkata, dia langsung tidak menyangka masih berpeluang untuk membuka kapsul berkenaan di usianya sekarang. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, satu lagi pendedahan baru. Kali ini, sekali lagi, melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, setelah Anwar Ibrahim menjadi PM, setelah PN gagal untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15, ada pendedahan yang melibatkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan jana wibawa, berkaitan dengan rasuah. Bahkan menantunya pun kini sedang dicari oleh SPRM. Ada yang kata Muhyiddin sedang dalam bahaya, sedang kritikal dalam keadaan politiknya. Nah, ada lagi satu pendedahan. Kali ini pun sama melibatkan nama pengerusi PN tersebut. Mahyadin jawab Tuan Ibrahim, saya tak terlibat. Ekoran permintaan dari Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man. Bekas PM Tan Sri Mahyadin menegaskan beliau tidak bertanggungjawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Dalam satu kenyataan, Mahyadin berkata, keputusan pengambilan tanah tersebut yang dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak melibatkan beliau sebagai PM pada ketika itu. Sebaliknya, kata beliau, ia telah melalui proses di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, di mana keputusan mengenainya dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan. Saya telah ditomah bertanggung jawab membuat keputusan pengambilan tanah kampung Sungai Baru. Jika pengambilan tanah tersebut tidak dibuat mengikut lunas undang-undang, mahkamah boleh menentukan hak-hak pihak yang terjejas. Terdahulu kenyataan Tuan Ibrahim yang meminta pihak tertentu dalam PN
memberikan penjelasan dalam isu kampung Sungai Baru. Dianggap orang ramai sebagai satu pengakuan bersalah. MP Kubang Kerian itu berpendapat ada kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah berkenaan ketika pentadbiran PN untuk memberi penjelasan. Sebelum ini, Tuan Ibrahim dan rombongan datang ke kampung Sungai Baru menyatakan sokongan kepada perjuangan mereka. Namun dalam taklimat pemimpin penduduk di situ, mereka menyalahkan para pemimpin PN dahulu yang menyerahkan tanah di situ kepada pemaju. Nah, adakah di sini sebenarnya Tuan Ibrahim menggesa Muhyiddin untuk membuat pengakuan? Ataupun adakah dengan pengakuan terbaru Mahyadin yang menjawab Tuan Ibrahim tak terlibat akan menjejaskan hubungan di antara PAS dan Bersatu ataupun hubungan kepimpinan di dalam Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku.